Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan dan saya rahmati yang saya doakan kepada semua yang mengikuti majlis pada malam ini. Dan insya-Allah kita meneruskan majlis yang ketiga bagi bacaan kitab Tarjis Al-Liwa' Al-Mu'allam bi Mawatin As-Salati ala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu syair yang disusun oleh saya sendiri berkaitan dengan tempat-tempat yang disunatkan untuk kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum tu tanya suara jelas ya? Insya-Allah. Baik. Moga-moga jelaslah insya-Allah. Jadi kita sambung pada perbahasan yang semalam. Kita berhenti pada tempat yang ke-19, ialah ketika memasukkan mayat ke dalam kubur. Ini di antara perkara yang diperlukan dan juga perkara yang disunatkan bagi kita untuk berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah ketika mana memasukkan mayat ke dalam kubur. Pada bait yang ke-81 muka surat 40. Disunatkan berselawat pada Nabi kepada yang memasukkan orang mati ke dalam kuburnya engkau memasuki, moga barakah dapat moga berkat dapat syafaatnya Nabi. Cara baca tu moga berkat, moga berkah dapat syafaatnya Nabi. Bacakan bismillah wa ala millati Rasulillah, moga dia diberkati. Jadi di sini Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan ashabu Syafi'iyah mengatakan bahawa disunatkan bagi seseorang tersebut yang memasukkan jenazah ke dalam kubur untuk membaca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan bahawa berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dituntut pada waktu itu. Kenapa? Karena kita membaca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sallallahu alaihi wasallam itu adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disunatkan waktu kita menurunkan jenazah tadi dengan membaca bacaan tersebut. Faham? Yang ini disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Abi Daud dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi radhiyallahu anhu, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan daripada hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyita fil qabri, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda meletakkan mayat ke dalam kubur, qala bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh baca dua riwayat, sama ada wa ala sunnati Rasulillah ataupun wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sebut dalam syair, disunatkan berselawat pada Nabi kepada yang memasukkan orang mati ke dalam kuburnya engkau memasuki, moga berkat dapat syafaatnya Nabi. Bacakan bismillah wa ala millati Rasulillah, moga dia diberkati. Jadi itu doa dia. Yakni bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat yang ke-19, disunatkan bagi kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ini masuk pula pada bahagian berkenaan dengan perkara-perkara yang berkait dengan haji dan juga umrah. Tadi kita sebelum ini kita dah selesai berkenaan dengan solat. Kemudian kita bincang berkenaan dengan wudu sebelumnya. Kemudian kita bincang berkenaan dengan masuk ke dalam masjid. Dan kemudian bincang berkenaan dengan memasukkan menunaikan solat bagi orang mati. Dan sekarang ni masuk kepada bab berkaitan dengan bab berkenaan dengan haji dan juga umrah.
Dan apa yang disunatkan ketika haji dan umrah untuk kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam. Tempat ke-20 ialah selepas bertalbiyah. Tempat ke-20 adalah setelah bertalbiyah. Jika engkau selesai ucap talbiyah, ikuti selawat pada Rasulullah. Pintalah kepada Allah Tuhan kita, redha dan syurganya, jauhkan neraka. Para ashab mengikuti Asy-Syafi'i, disunatkan padanya selawat Nabi. Jadi, kalau kata engkau mengucapkan talbiyah, maka setelah selesai daripada mengucap talbiyah, kerana kita disunatkan ketika mana kita dalam keadaan ihram, yakni mengucapkan talbiyah, yakni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi kita baca yang itu, dan kemudian bagi lelaki disunatkan untuk meninggikan suara mereka. Bagi perempuan disunatkan bagi mereka untuk merendahkan suara mereka dan tidak meninggikan suara mereka. Dan kemudian kita baca dan kemudian kalau tak larat dan kita berhenti rehat dan sebagainya, maka ditutupi talbiyah tersebut dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan di dalam kitabnya Fil Manasikil Kabir, dalam kitabnya Al-Um, wastuhibba idza faragha min at-talbiyati an yutbi'aha as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disunatkan ketika mana kita telah selesai daripada talbiyah. Sebab tu saya sebut itu, jika engkau selesai ucap talbiyah, selesai. Maksudnya setelah selesai talbiyah, kita nak berhenti rehat contohnya. Jadi dalam perjalanan, contoh daripada orang yang datang daripada Madinah contohnya, ataupun kita yang datang daripada tanah air. Ketika melalui miqat, setelah kita berniat, kita disunatkan talbiyah. Atau kapal terbang lagi, contohnya. Ataupun di Zulhulaifah, ataupun dipanggil Abyar Ali, kita bertalbiyah pada waktu tersebut setelah mana kita berniat atas kenderaan, kita bertalbiyah sepanjang perjalanan kita nak menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Moga-moga Allah Ta'ala berikan peluang kepada kita untuk menunaikan haji dan umrah, amin rabbal alamin, dan diberikan kelapangan kepada kita dan diselamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya daripada azab dan juga daripada bala yang sedang menimpa sekarang ini. Diangkat COVID ini dengan segera, dan umat nanti akan diberikan peluang untuk menjejakkan kaki ke bumi Makkah dan Madinah Al-Munawwarah melawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini semalam saya selesai mengarang sebuah lagi kitab, iaitu Alfiyah Sirah, iaitu ada lebih kurang 1004 bait syair yang bacaan sama seperti mana kita punya baca ini. Bacaan dia sama macam ni. Ini mustafa'ilun, mustafa'ilun, mustafa'ilun. Bacaan yang sama. Jadi siapa yang ikut dalam Telegram tu boleh untuk download PDF-nya. InsyaAllah nanti akan dicetak kitab tersebut, dan moga-moga diberikan keberkatan kepada kitab tadi, diberikan ikhlas kepada pengarangnya dan juga kepada yang membacanya, dan juga kalau ada kesilapan dan sebagainya mohon ditegur, dan juga diberikan panduan yang terbaik insya-Allah taala. Tujuannya adalah untuk khidmat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain melainkan hanya niat kita untuk berkhidmat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dah berniat lama untuk nak mengarang berkenaan dengan sirah. Wallahu taala alam, saya tidak pasti dalam sejarah para masyayikh Melayu, adakah di antara orang-orang Melayu ni ada yang mengarang dalam bentuk syair bagi sirah. Dan sirah yang terkenal dalam Alfiyah adalah sirah Al-Imam Al-Iraqi, dan itu antara yang zahir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Iraqi radhiyallahu anhu, dan saya banyak mengambil daripada beliau. Cuma ada beberapa bab yang saya tambah yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi, dan kemudian ada beberapa tempat yang saya tidak mengikut pandangan Al-Imam Al-Iraqi, tetapi mengikut pandangan jumhur para ulama. Contohnya dalam masalah berkaitan dengan Al-Quran, adakah mukjizat Al-Quran ini pada zatnya, ataupun mukjizat Al-Quran ini dengan dipanggil sebagai Al-Qawlu bi As-Sarfah. Qawlu bi As-Sarfah ni maknanya orang musyrikin ada kemampuan untuk buat, tetapi Allah Ta'ala memalingkan mereka, tidak memberikan kepada mereka
peluang untuk mereka buat. Mereka tak boleh buat maksudnya. Maksudnya ada kemampuan cuma tak boleh buat. Pandangan yang kedua, ini pandangan jumhur, iaitu dipegang oleh Al-Imam Iraqi dalam kitabnya Al-Fiyah Sirah, kitab beliau, dia pegang pandangan tu. Tapi pandangan yang saya sebut dalam tu adalah dalam kitab saya sendiri, saya sebut menggunakan pandangan jumhur, para ulama, iaitu musyrikin daripada awal lagi tidak mampu untuk nak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Tidak mampu terus. Bukannya mereka mampu tetapi tidak diberikan peluang, tapi mereka tidak mampu terus. Dan pandangan bisarfah ini adalah pandangan daripada Mu'tazilah. Dan Al-Imam Al-Iraqi seolah-olah menggunakan pandangan tersebut. Itu khilaf di kalangan ulama, dan itu tidaklah menyebabkan masalah besar pun sebenarnya. Cuma saya memilih pandangan jumhur dan menyebutkan perkara tersebut. Dan ada beberapa bab yang tidak disebut oleh Al-Imam Al-Iraqi dan saya sebutkan dalam kitab yang saya karang. Antaranya bab berkenaan dengan kutab siapa yang penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Iraqi tidak sebutkan. Siapa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Iraqi tidak ada bab dalam kitabnya. Jadi saya tambah bab baru. Dan ada beberapa bab yang saya tidak masukkan yang disebut oleh Imam Iraqi, saya tidak masukkan dalam kitab saya. Ala kulli hal, insya-Allah nanti kitab tersebut nanti kita akan cetak dan kemudian PDF-nya tuan-tuan boleh ambil dulu, nanti kita akan cetak dan kemudian kita akan adakan daurah insya-Allah taala. Mungkin daurah dalam bentuk yang macam inilah. Kalau kata diberi peluang untuk kita masjid dibuka nanti, insya-Allah kita akan laksanakan daurah bagi kitab tersebut insya-Allah. Dan doakan moga kitab tadi dicatat qabul, diberikan barakah, diambil manfaat oleh masyarakat kita Melayu khususnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi jika engkau selesai ucap talbiyah, ikuti selawat pada Rasulullah. Pintalah kepada Allah Tuhan kita, redha dan syurganya, jauhkan neraka. Para ashab mengikuti Asy-Syafi'i, disunatkan padanya selawat Nabi. Jadi disunatkan kepada kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mana selesai talbiyah. Yang ini disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Um. Dan ini moga-moga dengan tamatnya doa kita dan talbiyah kita tersebut dengan berselawat kepada Nabi itu, kita memohon kepada Allah agar diterima amal kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian Mautin al-hadi ashar, hadi wal ashrun, iaitu tempat ke-21 ialah ketika mengucup Hajarul Aswad. Waktu kita mengucup Hajarul Aswad, disunatkan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam? Kucuplah Hajarul Aswad yang mulia dengan zikrullah dan selawat baginda. Jadi kalau kita nak mengucup Hajarul Aswad, maka disunatkan kita mengucup Hajarul Aswad dengan mengucapkan zikrullah dan juga mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini janganlah kau tinggalkannya. Amalan haji moga berkah. Amalan hajimu. Maksudnya sambung terus tu. Amalan hajimu berkah ajarannya. Amalan hajimu berkat ajarannya. Jadi amal haji kita ni, kenapa kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika tersebut? Kerana tanpa tunjuk ajar daripada baginda Rasul, maka kita tidak akan mampu untuk nak melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. Karena tu Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku ibadah haji, ibadah umrahmu. Cara bagaimana aku lakukan, maka lakukan seperti mana yang aku lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya sebut di sini amalan hajimu berkat ajarannya. Karena berkat ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengetahui macam mana kita nak tawaf, macam mana kita nak bersa'i, macam mana kita nak tahallul dan sebagainya. Itu semua diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lazimkan kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata Al-Imam Muhammad Al-Khaidri di dalam Al-Um, meriwayatkan, kata beliau, akhbarana Sa'idun wa huwa ibn Salim al-Qaddah
an Ibni Jurayj qala ukhbirtu anna ba'da ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dikhabarkan kepadaku beberapa orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, ini mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa naqulu idza istalamna? Apa yang kami nak baca ketika mana kami mencium dan mengucup Hajarul Aswad? Qala qulu bismillah, kata Nabi. Maka bacakan bismillah, wallahu akbar, imanan billahi wa tasdiqan bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca yang itu. Apa dia? Bismillah, Allahu akbar, wallahu akbar, imanan billah wa tasdiqan bima jaa bihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Syafi'i, hakadha uhibbu an yaqula ar-rajulu 'inda ibtida'it tawaf. Yang ini aku suka, kata Imam Syafi'i, seorang tadi memulakan tawafnya dengan membaca bacaan tersebut. Nah, dan kemudian setiap kali dia melalui rukun, maka dia akan baca Allahu akbar wa la ilaha illallah. Ataupun bismillah ya Allahu akbar, macam kita buat isyarat untuk kita cium di tangan kita waktu ketika mana kita melalui Hajarul Aswad. Dan juga ditambah oleh Imam Syafi'i mengatakan selepas kita baca Allah bismillah Allahu akbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun wa salla ala rasulih, dan kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu disunatkan bagi kita untuk kita lakukan sedemikian. Hatta kalaupun kita tidak mampu untuk mencium Hajarul Aswad kerana orang yang ramai dan sebagainya, maka disunatkan bagi kita untuk kita melakukan isyarat dan juga menyebutkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tempat yang ke-22. Tempat ke-22 ialah ketika berada di Safa dan Marwah sewaktu bersa'i. Jadi sewaktu ketika berada di Safa, di atas bukit Safa tu. Itu yang saya sebut di sini, Al-Hafiz Qutbuddin, imam yang berjasa. Yang ini siapa? Pengarang kitab ini. Yang ini Al-Imam Hafiz Qutbuddin Muhammad Al-Khaidri radhiyallahu anhu berkata, Al-Hafiz Qutbuddin, imam yang berjasa, menakalkan pada kita faedahnya. Berselawat pada Nabi jangan lupa ketika berdiri di Safa dan Marwah. Jadi waktu ketika di Safa dan Marwah, jangan kita lupa untuk berselawat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau ada orang tanya kepada saya, waktu tawaf kita nak buat apa yang terbaik? Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad, disunatkan kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Saya lebih gemar pada waktu ketika bertawaf, saya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang tawaf. Tanpa zikir, dilakukan zikir, yakni pada tempat yang disunatkan kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, saya baca doa tersebut. Tapi kebanyakan tawafnya saya akan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang tasbih satu, selawat kepada Nabi sepanjang kita bertawaf di keliling Kaabah Al-Musharrafah. Moga-moga dengan sebab selawat tadi dalam tu pun ada doa, dan akan diperkenankan apa hajat kita yang disebut oleh mulut kita dan juga yang tidak tersebut dengan mulut kita pun diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata ulama, di antara tempat yang disunatkan kita berselawat adalah ketika mana berada di Bukit Safa dan juga berada di Bukit Marwah. Yang ini disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ismail bin Ishaq Al-Qadi qala haddatsana Hudbah قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر على الصفا ثلاثة. Beliau akan bertakbir di atas Safa 3 kali. Yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat ni, setelah mana dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia akan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perbuatan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan kita sedia maklum bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar adalah orang yang sangat kuat mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jua keadaan beliau, dia akan lakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan tahari dan juga bersungguh-sungguh melakukan sunnah Nabi adalah sifatnya beliau. Sehingga dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan bahawa kalau kamu melihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, kamu akan sangka dia orang gila. Gila kecintaan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gila kerinduannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana apa? Kerana dia sangat bersungguh-sungguh mencari di mana tempat yang Nabi pernah singgah. Apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi macam mana Nabi bergerak. Semuanya ditiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasut pun diambil, macam mana kasut Nabi pakai itu pun dipakai. So ikut sungguh. Jadi itu yang disebutkan dalam sebahagian riwayat. Juga disebutkan dalam Musnadil Bazzar, riwayat berkenaan dengan perkara tersebut, iaitu disunatkan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad ketika mana berada di Bukit Safa dan juga di Bukit Marwah. Baik, tempat yang ke-23. Tempat 23 iaitu pada ketika hari Arafah. Perbanyakkanlah berdoa wahai teman, di hari Arafah diberkati Tuhan. Jadi banyakkan berdoa pada hari Arafah kerana hari Arafah adalah hari yang barakah. Maka yang banyak berdoa pada hari tersebut kerana hari itu hari yang untuk kita berdoa kepada Allah Taala. Bukalah doamu ucapkan pujian. Jadi doa kita dibuka dengan pujian kepada Allah. Pada Tuhan, ini pujian kepada Tuhan. Pada Tuhan selawat jangan lupakan. Jadi pada Tuhan tu dia punya ta'alluq dia dengan apa? Dengan pujian yang sebelumnya. Bukalah doamu ucapkan pujian pada Tuhan. Yakni pujian pada Tuhan. Selawat jangan lupakan dan selawat jangan kita lupakan. Ini anjuran yang telah disebutkan Muhyiddin Nawawi imam dan panutan. Yakni Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala telah menyebut di dalam kitabnya Syarah Muhadzab iaitu Majmu' dalam pandangan beliau berkenaan dengan Yaum Arafah. Kata beliau di antara sunat pada hari Arafah iaitu membanyakkan doa, membanyakkan tahlil, yakni la ilaha illallah, membanyakkan talbiyah dan kemudian istighfar, tadarru', qiraatil Quran. Ini adalah wazifatul yaum, ini yang perlu dilakukan pada hari tersebut. Dan kemudian kata beliau, wa yustahabbu an yukarrira kulla du'ain thalatha. Dan disunatkan dia mengulang doanya tadi, yang dia doa tadi diulang 3 kali setiap doa. Dan dimulakan doa tadi yaftatihu du'aahu bitahmid, iaitu dengan puji kepada Allah, wat tamjid lillahi ta'ala, wat tasbih dengan tasbih, wassalatu wassalam, wassalati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian selawat dan salam kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan beliau dan juga dikatakan oleh Imam Qutbuddin, mengatakan bahawa disebut juga oleh beliau di dalam kitabnya Al-Adhkar, iaitu kitab yang disebutkan tentang zikir-zikir yang masyhur. Tempat ke-24 ialah ketika berdoa di multazam, sewaktu ingin berpisah daripada Baitullah. Ini tempat yang ke-24, itu ketika mana kita berada di multazam. Multazam tempat yang mustajab doa. Setelah selesai tawaf perpisahan, ini tawaf wada' maknanya. Setelah kita selesai melakukan tawaf wada', berdiri di multazam doalah teman. Jadi setelah mana kita dah selesai tawaf perpisahan, maka berdirilah kamu di multazam untuk berdoa. Jadi berdoa di multazam itu hukumnya dituntut, dan doa di multazam dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Dan ada doa, ada hadis musalsal bil multazam, bid-du'a bil multazam, hadis musalsal dengan membaca doa di multazam yang kita ambil daripada para masyayikh, dan alhamdulillah memang diberkati oleh Allah Ta'ala. Memang benar mujarrab. Doa di multazam mujarrab. Jadi berkat doa-doa tersebut, maka Allah Ta'ala akan tunjuk nanti apa yang kita minta tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di multazam jangan ditinggalkan. Iaitu kita buat apa? Setelah berdoa jangan kau tinggalkan selawat buat Nabi insan pilihan. Jadi setelah mana kamu berdoa di multazam, jangan lupa untuk kamu berselawat kepada Nabi kita Muhammad, insan pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tanpa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita tidak akan mendapatkan nikmat, kita tidak akan diberikan dengan cahaya pada hari ini, melainkan hanya dengan sebabnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dan juga para ashab Syafi'iyah, dan di dalam Al-Imam Syafi'i menyebutkan perkara ini. Baik. Seterusnya, tempat yang ke-25 ialah ketika hendak menyembelih sembelihan. Ketika pisau engkau gerakkan teman. Ini ketika nak menyembelih. Ketika pisau engkau gerakkan teman pada batang tengkuk haiwan sembelihan. Bacalah basmalah, jangan kau lupakan. Baca basmalah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ketika mana nak sembelih. Hukumnya sunnah. Baca basmalah. Selawat Nabi jika ingin tambahan. Dan kemudian selepas basmalah buat apa lagi? Baca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam seperti yang saya sebutkan di sini. Ini seperti yang telah dinaskan di dalam milik imam pilihan. Ini yang telah dinaskan. Sebenarnya dalam bahasa para ulama, nas dalam bahasa kitab fikih biasanya merujuk kepada nasnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Itu kalau disebut wa fin nas maksudnya dalam nasnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang dimaksudkan, sebab itu saya sebutkan di sini, ini seperti yang telah dinaskan. Dinaskan tadi itu adalah istilah sebenarnya. Di dalam milik imam pilihan, iaitu dalam milik Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tamam? Itu maksudnya. Baik. Jadi ketika mana kita menyembelih, hatta ketika menyembelih sini umum, sama ada menyembelih ketika mana kita bertahallul. Kalau kata orang yang menunaikan haji, dia melakukan korban. Bukan tahallul, dia melakukan korban. Dan kemudian kepada orang yang nak melakukan sembelihan, maka dia disunatkan untuk melakukan perkara yang sama yang disebutkan di sini. Baik. Tempat ke-26. Masuk tempat yang ke-26. Tempat yang ke-26 ialah ketika menziarahi maqam baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika menziarahi maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Taala memberikan peluang pada kita pada tahun ini ataupun pada tahun akan datang diberikan peluang pada kita untuk melawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diangkat balak ini, amin ya rabbal alamin. Itu yang paling utama sekali. Alhamdulillah dah boleh rentas rentas negeri, rentas kawasan dah boleh dah. Itu pun dah satu-satu lah, maksudnya Allah Taala dah buka, tapi kena jagalah, pakat jaga masing-masing. Baik. Berselawat pada Nabi disunnahkan bagi yang ingin ziarahi perbanyakkan. Jadi berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disunatkan. Bagi siapa? Bagi yang ingin menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ibadah kadang-kadang dia bertakluk dengan al-makan, tempat ketika mana kita nak melakukan ibadah tersebut. Sebab tu kalau kata contoh kita nak menuju ke Madinah Al-Munawwarah, kalau ditanya kepada kita di antara membaca Al-Quran dengan berselawat kepada Nabi, mana yang lebih utama? Kata para ulama, antaranya Al-Imam Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zaqair Qudusiyah ila Ziyarati Khairil Bariyah, mengatakan bahawa disunatkan bagi kita untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah. Dan itu yang afdal ketika tersebut. Hadirkanlah perasaan dan harapan agar diterima ziarahmu teman. Dan hadirkan perasaan waktu tersebut, waktu ketika kita berselawat kepada baginda Nabi, moga-moga ziarah kita diterima oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kau di Madinatul Munawwarah, jadikan selawat sebab basah lidah. Jadi ketika di Madinah Munawwarah, maka jadikan dia sebab kepada basah lidah kita. Yani basahkan lidah kita dengan sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berselawat di Madinah ini tidak sama seperti orang yang berselawat di tempat yang lain. Tak sama dengan makna apa di sini? Tak sama dengan maksud saya di sini. Kalau orang yang berada di luar daripada Madinah Al-Munawwarah, seorang yang berselawat dan memberikan salam kepada baginda Nabi,
disampaikan salam tadi melalui malaikat yang dikhususkan telinganya mendengar semua selawat yang ada dalam muka bumi Allah Ta'ala. Maka selawat tadi akan disampaikan melalui malaikat itu. Tetapi ada kepada orang-orang yang berada di Madinah Al-Munawwarah, khusus kepada mereka, selawat daripada mereka disampaikan terus kepada Nabi SAW, didengar terus oleh Nabi, dan Nabi terus menjawab pada waktu tersebut, walaupun kita tidak dengar. Dan sebahagian awliya Allah Ta'ala mendengar dan melihat dengan mata kepala mereka apa yang dijawab oleh baginda Rasul SAW. Ya. Dan perkara tersebut disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Abdul Hamid Qudus rahimahullahu ta'ala. Semalam saya janji nak baca nas, ada orang tanya macam mana yang disebutkan kata berselawat, kalaupun riak pun tidak disyaratkan mesti kita ikhlas. Kalau riak pun dikira selawat tersebut. Jadi sekejap lagi kita akan baca dia punya nas daripada kitab Al-Imam Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Abu Yazid Muhammad ada menyebutkan perkara tadi. Ini seperti yang disebut Al-Ashab, lihat Azkar juga Syarah Al-Muhadzab. Jadi di mana disebutkan perkara ini, disebut dalam Syarah Al-Azkar, dalam Al-Azkar, dan juga disebut dalam Syarah Muhadzab Al-Imam Nawawi. Kedua-duanya miliknya adalah Al-Imam Nawawi, pengarangnya, dan dalam kitab ini disebutkan, disunatkan apa yang kita sebutkan tadi, iaitu melazimkan selawat ketika mana ingin menziarahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut pada ashabu Syafi'iyah. Tempat ke-37. 37 bukannya ni, ke-27 ni. Baru 27. Ni tersilap. Dalam ni tersilap ni. Tempat ke-27 ialah ketika akad jual beli. Hatta ketika akad jual beli pun disunatkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akad jual beli. Telah dinaqal dari kitab Al-Anwar karangan Al-Ardabili imam besar. Dalam kitab Al-Anwar karangan Al-Imam Al-Ardabili imam besar, jika pembeli menyelangi akadnya, yakni kalau pembeli menyelangkan akadnya tadi, sebut nama Allah selawat Rasulnya, iaitu dengan menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasul, ini berselawat kepada Nabi, tidak mudarat akan pembeliannya kerana ia masuk dalam sunat jual. Ini hukum ni. Itu kata Al-Imam Qutbuddin Al-Khaidri, dan beliau bukan hanya muhaddis tapi beliau juga faqih. Beliau mengatakan bahawa i'lam anni lam ara min ashabina. Kata beliau, saya tidak pernah melihat di kalangan ashab Syafi'iyah wala ghairihim, dan juga yang lain daripada ashab Syafi'iyah, man sarraha bistihbabi salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang mensarihkan berselawat kepada Nabi sunnat inda aqdi minal bay', fil bay', iaitu ketika akad berjual beli. Ketika akad jual beli disunatkan berselawat kepada Nabi SAW. Kata Al-Imam Qaidri, Muhammad bin Al-Qaidri, kata beliau, saya tak pernah tengok melainkan siapa yang menyebut, melainkan Al-Imam Sharafuddin Al-Ghazi, kata beliau fi Syarhil Minhaj, dan juga beliau menakalkan perkara tadi daripada kitab Al-Anwar karangan Al-Imam Al-Ardabili radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya dia menakalkan kalam tersebut daripada Al-Imam Al-Ardabili. Sebab tu kata Imam Ardabili, kalau seorang tadi, yakni pembeli, menyebut bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltul bay'. Kita pergi jual beli. Ni kalau mazhab kita Syafi'i, rukun. Jual beli kena ada akad dan sebagainya. Jadi bila kita beli barang, maka orang kata saya jual. Maka kita pun sebut bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabiltul bay'. Panjang tu kan. Sementara nak sampai kepada saya menerima jual beli tadi, saya membeli, disebut dulu selawat, disebut dulu dengan puji kepada Allah Ta'ala. Maka kata Al-Imam Al-Ardabili, sah. Kata beliau, sah penjualan tersebut. Itu tidak dikira sebagai berselang dengan sesuatu yang tidak sepatutnya. Kenapa? Karena yang menjadi mudarat bagi akad tersebut ketika mana seorang tadi menyelangi dengan sesuatu yang bukan daripada tujuan akad tadi. Dan berselawat kepada Nabi adalah termasuk tujuan. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ardabili radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Anwar, dan kitab ni ajib.
Kitab Minhaj Ajib ada syarahan daripada Al-Imam Al-Kumthari. Minta maaf, Al-Imam Kumathra. Kumathri ke Kumathra, saya tak pasti. Ada dua orang ulama yang mensyarahkan kitab tersebut, yakni kitab Al-Anwar lil Imam Al-Ardabili rahimahullahu taala. Ini antara kitab yang dulunya tadris di Al-Azhar Al-Syarif. Cuma sekarang ni dah tak ada orang yang baca kitab tersebut. Kitab tu 2 jilid dan kitab yang agung dan dia punya perbahasan yang menarik dalam kitab tersebut dalam fiqh mazhab kita Syafi'i. Tamam. Tempat 28 ialah ketika menulis wasiat. Jadi selepas ni, hatta ketika berjual beli pun kita disunatkan mengucapkan selawat kepada Nabi SAW. Hatta ketika jual beli. Sampai macam tu sekali. Tempat 28. Tempat ke-28 ialah ketika menulis wasiat. Waktu menulis wasiat pun disunatkan kita berselawat kepada Nabi. Ini sunnah yang baik dah ditunjukkan. Ini sunnah ni, bukannya sunniah. Ini sunnah yang baik dah ditunjukkan. Ini sunnah yang baik dah ditunjukkan oleh sahabat Nabi Rasul junjungan. Jadi, ketika menulis wasiat ini adalah sunnah yang baik yang telah ditunjukkan oleh para ashab Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menunjukkan perkara ni? Sahabat Nabi namanya siapa? Namanya Nufai' Al-Habashi. Nufai'un Al-Habashi maula junjungan. Abu Bakrah kunyah yang dah diberikan. Bukan kunyah tu, kunyah. Tunya tu kan. Baca bagi betul. Ketika akad yang digantikan dengan munawalah, ketika mana nak selawat ini terpulang, tidak ada masalah. Waktu kita terima tu pun kita boleh selawat, tak ada masalah. Nufai'un Al-Habashi maula junjungan. Abu Bakrah kunyah yang dah diberikan. Kunyah bukan kunyah. Kunyah ni kan Abu Bakrah kan. Ada perkataan Abu, ada perkataan Ummu, tu semua dipanggil kunyah. Tu kalau ada orang namanya Ummu, Abu dan sebagainya di depan dipanggil kunyah. Jadi Abu Bakrah kunyah yang dah diberikan. Jadi Nufai'un Al-Habashi maula junjungan. Jadi Sayyidina Nufai' Al-Habashi. Siapa Nufai' Al-Habashi? Iaitu Sayyidina Abi Bakrah. Beliau disebutkan di sini wasiatnya ditulis tak ketinggalan syahadah dan selawat Rasul pilihan. Dalam wasiat yang dia akan tulis, dia akan tidak tinggalkan syahadah dan dia tidak akan meninggalkan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia akan sebut dia akan bagi hadza ma awsa bihi Nufai'un Al-Habashi maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan tulis. Itu dia akan sebut macam tu. Ini yang disebutkan Ibnu Sayrafi, guru kepada Qutbuddin Al-Khaidiri. Yang ini telah yang dinaqalkan oleh Al-Imam As-Sayrafi dan beliau adalah guru kepada Al-Imam Qutbuddin Al-Khaidiri radhiyallahu anhu, pengarang kepada Liwa' Al-Mu'allam bimawatini as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ejaan dia betul. Kunyah. Baik. Tempat ke-29 ialah ketika mengucapkan khutbah sewaktu meminang dan sewaktu akad nikah. Waktu khutbah nikah dan juga waktu ketika nak meminang disunatkan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dah masuk berkenaan kitabun nikah. Meminang dan akad jangan ditinggalkan, ucapan pujian syukur pada Tuhan. Juga selawat buat Nabiul Adnan. Nabi Al-Adnan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keturunan Adnan. Jangan abaikan moga berkat hubungan. Jadi jangan diabaikan waktu ketika mana kita nak melakukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akad nikah ataupun ketika nak melakukan khutbah bagi pertunangan ataupun khutbah untuk ketika mana nak berkahwin,
disunatkan bagi kita untuk kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah pada Nabi perkasa, diberkati pada hidupmu sentiasa. Jadi moga-moga Allah Taala meredai dan juga Allah Taala memberikan keberkatan kepada pernikahan tersebut. Nah, baik. Dan kemudian pada tempat yang ke-30 ialah ketika berfatwa dan menulis fatwa. Waktu ketika berfatwa dan menulis fatwa disunatkan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berfatwa dan menulis fatwa. Nah, Imam Nawawi, imam sangat berjasa, dah menyebut sunat kita Imam Nawawi, imam sangat berjasa. Apa beza kunyah dengan laqab? Laqab tidak ada abu. Ada tanya ni, apa beza kunyah dengan laqab? Laqab tidak ada abu. Laqab contohnya seperti Qutbuddin, nah, Hasanuddin, nah, itu panggil laqab. Ataupun disebut di belakang dia. Disebut di belakang dengan gelarannya apa ni, Al-Misri, apa ni? Allahumma salli ala sama Al-Qadahi, Al-Malizi, Al-Azhari dan sebagainya, itu adalah panggil laqab kepada orang tersebut. Tapi kalau kunyah dia ada abu, ummu. Bagian ulama kata ibnu pun sekali. Nah, baik, ibnu fulan dan sebagainya itu pun dipanggil kunyah. Ada sebahagian kata begitu. Baik. Saya dilaqab oleh guru saya Syekh Said Ayub Ahdal dengan laqab Husainuddin. Husainuddin Muhammad Nazrul. Baik. Mohon perlindungan dengan Maha Esa. Baik. Imam Nawawi, imam sangat berjasa, dah menyebut sunnah ketika berfatwa. Jadi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa ada sunnah ketika mana seorang tadi berfatwa. Mohon perlindungan dengan Maha Esa dari syaitan yang nak henti, bukan nak tu, yang tak tu. Yang pertama tak. Dari syaitan yang tak henti nak menggoda. Yang pertama tak, yang kedua nak. Mohon perlindungan dengan Maha Esa dari syaitan yang tak henti nak menggoda. Jadi kena minta sebut dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Kemudian la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian baca rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian barulah kita bacakan ataupun disebutkan fatwa tersebut. Ini khusus kepada ahli fatwa yang ketika nak berfatwa di dalam majlis fatwa. Setelahnya bacalah nama Tuhannya, memujinya serta selawat tak lupa. Menyebut hauqalah dan bacalah doa. Surah Taha bermula ayat surah Taha bermula tak betul ini. Bukan bermula tu, mula saja. Nah, menyebut hauqalah dan bacalah doa. Surah hauqalah, surah Taha mula ayat 25. Tak ada ber. Nah, kalau tidak lari dia punya cara baca dia. Menyebut hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian bacalah doa, iaitu doa apa? Surah Taha mula ayat 25. Iaitu apa doa dia? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa dalam surah Taha ayat 25 sampai 28. Nah, itu yang saya maksudkan dengan perkara tadi. Tamam. Tempat 31 ialah ketika di awal dan di akhir hari. Jadi kita ada 15 minit lagi. Minta izin minum air. Tempat 31 ialah ketika di awal dan di akhir hari. Awal hari dan akhir hari. Ini termasuk dalam apa ni? Dalam fadail dah. Ini termasuk dalam fadail amal. Baginda dah bersabda kepada kita seperti hadis riwayat Abi Darda. Abi Darda, asalnya Abi Darda. Disebabkan kerana nak bagi wazannya sama di belakang, maka saya sebut Abi Darda. Sesiapa awal siangnya tak lupa, 10 kali selawat tidak alpa. Ingat ni. Setiap hari. Nah, memang kena buat satu siri lagi. Esok insya-Allah. Esok insya-Allah kalau tak ada aral melintang, mungkin apa ni, saya tengok balik nanti
Sekejap Ayuh. Esok insya-Allah kita akan live um, di streaming yang milik Allahumma salli ala Muhammad, Surau Al-Amin, Surau Putra Al-Amin, Reason 8. Esok insya-Allah di situ. Nanti saya akan maklum balik dia punya link dia bagaimana untuk kita nak ikut esok. InsyaAllah kalau sempat kita akan khatam esok insyaAllah. Saya akan maklum balik pada Tuan Imam sebab Tuan Imam baru hantar mesej saya tadi untuk minta saya live di masjidnya, di surau tersebut. Nanti saya akan maklum balik dan selepas Isyak kita akan buat sampai pukul 9, 8 sampai pukul 9. Jadi pukul 9 kita akan 9.30 kita akan ada ceramah ringkas sikit je yang kita akan buat di page Naam. Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Fadil Ustaz Hafizuddin. Ustaz Faizuddin. Piu Faiz. InsyaAllah nanti esok kita akan maklum nanti insya-Allah taala. Sama. Apa lagi saya akan maklum balik ataupun esok pagi kita akan maklum balik di mana kita akan boleh ikuti pada esok hari dan esok kita akan khatam insya-Allah taala. Baik, kita baca sikit lagi. Ada lagi 15 minit. Baik. Di mana ni? Waktu ketika mana? Di awal hari. Baginda dah bersabda kepada kita seperti hadis riwayat Abi Darda. Sesiapa awal siangnya tak lupa, 10 kali selawat tidak alpa. Juga malamnya tak pernah diabaikan, 10 kali selawat dialunkan. Jadi, pada setiap hari sepatutnya jangan kita abaikan perkara ini. Iaitu apa dia? Iaitu dengan kita berselawat pada Nabi SAW pada awal siang, pagi yang kita bangun awal pagi itu, sekurang-kurangnya selawat 10 kali. Apa saja sirah. Tidak ada masalah. Kerana disebut dalam hadis, riwayat ini dhaif, tapi dinukilkan oleh Al-Imam Qutubuddin Al-Qaidri Al-Hafiz, kata beliau, daripada hadis Sayyidina Abi Darda, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya hina yusbihu 10." Siapa yang berselawat kepadaku 10 kali. 10 kali pada waktu subuh. Wa hina yumsi 10, waktu ketika petang 10 kali. Apa kata Nabi? Adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Itu saya sebut di sini, baginda dah bersabda kepada kita seperti hadis riwayat Abi Darda, sesiapa awal siangnya tak lupa, 10 kali selawat tidak alpa, juga malamnya tak pernah diabaikan, 10 kali selawat dialunkan. Ini golongan pasti akan mendapat syafaat baginda di hari akhirat. Jangan tinggal amalkannya wahai teman. 10 siang dan malam sangat ringan. Jangan tinggalkan perkara tersebut. 10 kali siang, 10 kali malam. Yang ini saja boleh mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tempat yang seterusnya. Tempat ke-32 ialah ketika mengajar, membaca, menyampaikan peringatan dan juga sebagainya. Waktu kita nak mengajar, waktu ketika mana kita nak membaca, waktu ketika nak menyampaikan ilmu, waktu ketika nak menyampaikan ingatan, tazkirah kepada orang dan sebagainya. Maka disunatkan kita berselawat kepada Nabi. Para guru dan penyampai peringatan, hamdalah selawat mulakan ucapan. Jadi para guru dan juga orang-orang yang nak menyampaikan ingatan kepada orang ramai, maka dimulakan dengan hamdalah. Kemudian salawat kepada Nabi SAW. Juga yang membaca di depan gurunya, mulakan dengannya, tutup dengan dia. Tutup dengan ia. Iaitu mulakan kita dengan menyebutkan salawat kepada Nabi. Waktu ketika kita nak baca depan guru kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Jangan qala al-musannifu terus. Terus kita baca dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Jadi kemudian dibacakan. Kemudian kena baca tu qala
apa ni, kita akan sebut qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi syaikhina atau wa 'ulumi syaikhina fid darain atau ma 'ulumi syaikhina yang kita dah sedang membaca di depannya. Moga-moga Allah taala berkati beliau. Ini baca dekat doa dekat tuan pengarang dia, tapi tak baca dekat guru yang mensyarahkan apa ni pengajian yang dia hadir pada waktu tersebut, yang dia jadi tukang baca. Tapi pembaca yang kedua, kalau Tok Guru tu suruh orang yang kedua pula baca, tak perlu lagi untuk dia nak mengulang balik dengan ucapan selawat dan salam, kerana sudah cukup dengan apa yang dibaca tadi. Cukup sekadar dia menyebut barakallahu fikum contohnya. Ketika mana Tok Guru tadi dah ada anak murid yang pertama baca, kemudian serah pada anak murid yang kedua. Anak murid yang kedua pegang, Tok Guru kata kamu pula baca. Maka dia tak perlu lagi alhamdulillah, tak perlu dah. Dia kena sebut apa? Sebut barakallahu fikum. Ya, moga Allah Taala berkati kamu wahai tuan guru, iaitu kemudian bacakan apa yang telah disuruh oleh gurunya baca tadi. Itu maksudnya. Cara yang disebutkan oleh para ulama kepada kita. Tempat ke-33 ialah ketika khatam Al-Quran. Ini ketika khatam Quran disunatkan kita berselawat kepada Nabi SAW. Majlis pengkhataman tempatnya berdoa, berselawat dituntut ia padanya. 4,000 malaikat aminkannya. 4,000 malaikat aminkan ia. Malaikat, baca gitu. 4,000 malaikat aminkan ia, disebut Imam Nawawi yang mulia. Ingatlah siapa yang membaca ketika khataman Al-Quranul Karim dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan hadir bersama dengannya 4,000 para malaikat yang akan mendoakan dan mengaminkan doanya pada waktu tersebut. Karena itu majlis khataman Al-Quran jangan diabaikan. Jangan dipandang ringan kau tersebut, karena pada tempat tadi adalah mustajabnya doa. Ya. Jadi berkat doa, contoh seperti majlis khataman Sahih Bukhari dan sebagainya, itu pun tempat yang mana doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat ke-34 ialah ketika bertemu golongan muslimin dan bersalaman dengan mereka. Ini muslimin dan kalau kata orang-orang kita bertemu sama-sama kita salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Ada dalil? Ya, ada dalil. Nah, ini ada dalilnya. Yang disebutkan oleh para ulama terdahulu. Nah, ada sampai ada orang kata hari raya kita minta maaf pun tak boleh. Dia kata, hari raya taqabbalallahu minna wa minkum. Itu saja kena sebut. Orang panggil jahil. Orang jahil macam ni sebenarnya bukan boleh mengajar sebenarnya. Patutnya dia mengaji. Orang jahil macam ni, dia bukan patutnya duduk di depan masyarakat untuk nak cerita je panjang. Patutnya dia kena pergi mengaji lagi. Ni semua benda tak boleh. Sampai bab doa pun tak boleh, ni melawak ni. Allah Ta'ala kata, "Ud'uni astajib lakum." Tiba-tiba orang nak berdoa sama mereka pun tak boleh. Orang nak minta maaf. Yang minta maaf kata, hari raya minta maaf. Tiap-tiap hari minta maaf. Habis tu, hari raya tak hari ke? Tak minta maaf. Tu kan hari juga. Kamu kata tadi hari. Hari-hari boleh minta maaf. Tu kan hari juga tu. Apa masalah ni? Dan orang pula bertemu bukannya selalu. Kena setahun sekali saja bertemu, dan hari itu hari yang lebih untuk orang jadi nak hadirkan perasaan waktu. Kerana hari ini hari gembira. Kalau tak dimaafkan dosa yang kita lakukan kepada orang tersebut, akan teringat dengan perkara-perkara yang telah dia lakukan. Maka kita maafkan pada hari itu. Itu tujuan dia. Tapi main dengan Wahabi bodoh ni, dia kata apa? Minta maaf, dah terkeluar juga bodoh. Baik, patah balik. Tak mahu sebut bodoh lah. Sekali cukup lah Wahabi kena bodoh. 2 kali dah bodoh. 3 kali lah. Maka cukup. Tempat ke-34 ialah ketika bertemu golongan muslimin dan bersalaman dengan mereka. Bertemu muslimin salam diucapkan. Berjabat tangan ianya dianjurkan. Ketika tangan dihulur pada teman, ucaplah hamdalah selawat pujian. Mohon ampunan mohon ampunan mohon keampunan tu. Atau mohon ampunnya. Mohon ampunan ketika bersalaman. Mohon ampunan ketika bersalaman. Jadi sebab ampun dosa dari Tuhan. Jadi moga-moga tu jadi sebab untuk kita diampunkan dosa kita oleh Allah Ta'ala. Karena kita bersalaman tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Disunatkan bagi kita ketika mana bertemu dengan para muslimin, untuk kita bersalaman dengan mereka pada waktu tersebut. Dan ini diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam
Abi Dawud radhiyallahu taala anhu dalam sunannya. Dan ketika mana ahli Yaman mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkata, kata Rasulullah SAW, "Qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musafahah." Dan mereka adalah orang yang pertama yang datang dengan musafahah. Dan orang-orang kita Melayu kebanyakannya adalah datangnya daripada pendakwah daripada Yaman. Dan akhlak tadi diwarisi, dan kemudian kita mengikuti akhlak yang baik tersebut, sehingga setiap kali kita bertemu kita akan bersalam dan sebagainya. Tapi kenalah ni kena jagalah, bahaya sebab takut COVID ni. Kita bersalaman dengan musafahah bil qulub katanya. Nah, jadi kalau jumpa kita letak di tangan. Tangan ni maksud dia letak apa dia? Anta fi qalbi. Nah, kamu di hatiku. Maksudnya gitu. Itu tanda meletakkan di dahi, di dada ni, itu dengan maksud kamu adalah berada di dalam jantung hatiku, bukan di tangan sahaja pada waktu itu. Faham? Sekejap. Ada gangguan sikit, minta maaf. Baik. Dia ada orang tanya ni, Ustaz, kalau suatu amalan yang tak ada dalil khusus, bolehkah untuk kita beramal? Apa masalahnya? Kalau ada dalil umum yang membenarkan. Nah, dalil umum membenarkan untuk kita minta maaf. Nah, jadi tak ada masalah. Dia yang tak boleh kita beramal kalau dilarang oleh Nabi SAW. Ada dalil Nabi larang. Nabi tak larang. Sebab tu kata para ulama, if'al wala taf'al. Dua saja. Disuruh, jangan. Tu baru kita kata hukum dia sama ada boleh. Boleh tu pula ada dua. Boleh sama ada wajib, boleh sama ada sunat. Nah, ataupun tak boleh. Tak boleh ada dua juga. Tak boleh sama ada tak boleh haram, tak boleh sama ada makruh. Nah, baik, sekarang ni ada Nabi larang ke untuk kita minta maaf pada hari raya? Seperti mana ada seorang Wahabi tu kata. Mana ada larangan? Tiba-tiba dia yang larang. Dia lebih Nabi pada Nabi. Tapi tak, kata kau orang ahli bidah. Dia tak tahu kata dia yang ahli bidah. Betul tu. Baik. Tempat ke-35 ialah ketika bersama di dalam satu perhimpunan. Hiasilah majlismu bersama teman dengan alunan zikir kepada Tuhan. Ini waktu ketika duduk dalam perhimpunan dengan teman-teman, jadi kita buat apa dalam majlis tersebut? Yakni berselawat kepada baginda Nabi SAW. Juga selawat buat Rasul junjungan agar dilimpahi rahmat pengampunan. Lepas tu, tuan-tuan semua, nanti kalau dah boleh balik, ketika duduk dengan keluarga kita, jangan lupa untuk kita duduk sekejap berselawat kepada Nabi SAW. Bukan poyo. Ada orang kata, ni apa poyo ni? Poyo apanya? Bukan poyo. Takkan kita nak, kita kata kita mula dengan selawat dulu. Kita selawat dalam 3 kali cukup lah. Tafrijiyah 3 kali, buat lagu sikit. Kan bagus tu. Nah. Ini duduk bersembang sampai berjam-jam, tak ada selawat langsung kepada Nabi SAW. Jadi macam mana majlis kita nak diberkati? Tidak dalam majlis itu nanti akan mengumpat orang dan mengata dan sebagainya. Jadi bertemu dengan kawan-kawan, teman, duduk di kedai mamak sekalipun, selawat dulu. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling ringkas, yang paling ringkas sekali. Nah, semua orang yang berselawat ni adalah hatinya mencintai Nabi SAW. Siapa yang tidak berselawat, maknanya dia tidak cinta kepada Nabi SAW. Ya. Orang yang tidak berselawat ni orang yang diberatkan lidahnya untuk mengungkapkan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Ini perkara yang sangat dibimbangi oleh ahlullah. Orang-orang yang nak mendekati diri mereka dengan Allah, maka mereka akan melalui pintu yang satu, iaitu pintu Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Hiasilah majlismu bersama teman dengan alunan zikir kepada Tuhan. Juga selawat buat Rasul junjungan agar dilimpahi rahmat pengampunan. Jika tak peduli, baiklah elakkan, bimbang turun azab murka dari Tuhan. Jadi kalau kita dah berselawat, kita minta selawat, mereka tak mau, lebih baik jangan kita duduk dalam majlis yang sedemikian. Kerana majlis yang sedemikian boleh datang nanti dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tempat yang ke-36 ialah ketika berkumpul untuk berzikir kepada Allah Taala. Dan para disebut sini Maulana Kak Elek,
menamakan ia sebagai salam sufi. Dan di Turki, orang-orang Turki ketika mana mereka berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun melihat dan mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan letak tangan macam ni. Ya, semua mereka letak tangan macam ni. Kenapa letak tangan macam ni? Karena waktu ketika mendengar nama Rasulullah, mereka akan kata, wahai hatiku, wahai jantungku, sabar. Nanti kamu akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu sekali kerinduan mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham? Ketahuilah wahai teman dan saudara, malaikatullah itu tak malaikat Allah itu tak terkira. Malaikat Allah itu tak terkira. Yani malaikat Allah sangat banyak. Ada di antara mereka semua tugasnya mencari majlis ingatinya. Ada di antara tugas para malaikat iaitu mereka mencari majlis mengingati Nabi, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jika ditemui duduk bersamanya, kalau mereka menemui majlis tersebut, mereka akan duduk bersama-sama dalam majlis tadi, berdoa dan berselawat sama-sama. Mereka akan berdoa dan berselawat bersama-sama dengan orang-orang yang dalam majlis tersebut. Didoakan pengampunan buat semua yang hadir bersama walaupun pendosa. Didoakan semua orang yang berada. Nah, tepuk-tepuk Syiah bangga. Syiah bangga. Tepuk jenis Syiah bangga dah. Tak ada masalah apa. Kalau semua tepuk jadi Syiah, semua letih. Tak ada masalah apa. Didoakan pengampunan buat semua yang hadir bersama walaupun pendosa. Jadi yang hadir bersama dalam majlis tersebut dia akan diampunkan oleh Allah Ta'ala, diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, walaupun dia seorang yang banyak dosa. Hadir dalam majlis, walaupun dia tak sengaja, dia hanya pergi singgah untuk duduk dalam majlis tadi. Ada majlis apa? Duduk sekali. Rupa-rupanya majlis tadi majlis berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat tersebut. Jadi moga-moga Allah Taala berikan kebaikan kepada kita semua. Dan saya janji tadi untuk saya baca sedikit apa yang telah disebutkan oleh para ulama tentang masalah berselawat kepada Nabi SAW. Al-Imam Syekh Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, qabul salatu wassalam ala sallallahu alaihi wasallam bila qaidin aw syartin. Yani diterima selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa qaid dan syarat. Tanpa ada qaid apa-apa. Kata beliau, qala al-Imam Rabbani Mujaddidul Alf Ats-Tsani Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi fi maktubatih. Al-Imam Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, yani mujaddid pada mujaddid pada kurun yang dulu, kata beliau, qala al-ulama inna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Sirhindi mengatakan bahawa sesungguhnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam maqbulatun walau sadarat riya'an wa sum'atan. Jadi selawat kepada Nabi ini akan diterima walaupun padanya terdapat riya' dan sum'ah. Disebut macam tu. Wa hiya wasilatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan sampai kepada Nabi maknanya. Dia akan sampai kepada Nabi walaupun riya' akan sampai kepada Nabi SAW. Tapi kata Imam di sini apa dia? Wa illam yahsul minha sawabun ilal musalli. Tapi dia tak dapat pahala. Karena pahala dia akan dapat ketika mana seorang tadi ikhlas. Tetapi sampai tak salam tadi kepada Nabi, selawat tadi sampai tak kepada Nabi, sampai kepada Nabi SAW. Itu maksudnya. Tamam? Ini disebutkan oleh Al-Imam Sirhindi rahimahullah dalam yang dinaqalkan oleh Al-Imam Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan ada sebahagian riwayat disebut, kata Nabi SAW, kullul a'mal minha al-maqbul wal-mardud illa as-salat. Kullul a'mal minha al-maqbul wal-mardud illa as-salata alayya. Semua amal itu antara terima dengan tolak, melainkan berselawat kepada aku, kata Nabi SAW, fa innaha maqbulatun ghaira mardudah. Karena amalan tersebut tidak akan ditolak, kata Nabi SAW. Faham? Ini disebutkan. Jadi apa ni? Ini antara perkara yang telah disebut. Ini bukan dalam mafahim. Ini dalam kitab apa? Kita ingat ni Ustaz apa ni, Raja Mukhlis yang bagi pada kami dalam grup. Dia yang sampaikan ni, kitab apa tak ingat saya pun.
Dalam kitab ni ada disebutkan tentang perkara ini. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kita kebaikan, kefahaman dan juga kita mendapatkan manfaat daripada majlis kita pada hari ini. InsyaAllah esok saya akan maklumkan semula di mana kita akan lancarkan live. Esok kita akan maklum. Jadi semua pakat boleh ikuti lah orang panggil perkembangan. InsyaAllah kalau kata kita sempat, kita cadang untuk kita cuba khatam pada esok hari insyaAllah Ta'ala. Nah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada silap dan salah, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri kita sendiri. Baik, saya ijazahkan kepada semua, ada permintaan dari Ustaz Basri. Halo salam Ustaz. Minta saya ijazahkan salawat tafrijiyah, maka saya ijazahkan kepada semua yang mendengar ini dengan salawat tafrijiyah untuk diamalkan. Moga-moga Allah Ta'ala berkati kita dan memberikan kebaikan pada kita semua dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.